Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta di keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Semalam, banyak media yang mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan keputusan kerajaan untuk tidak membenarkan pengeluaran kedai BSP untuk kesekian kalinya. Dan media memang sukalah perkara-perkara seperti ini. Okey, tak apa. Kemudian selepas kenyataan tersebut banyak dikeluarkan oleh media-media arus perdana, kita mula dengan satu berita yang saya lihat adalah berkenaan dengan bantuan yang bakal diumumkan kepada golongan B40, yang mana perkara ini telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Rafizi Ramli, yang mana kerajaan telah mengambil keputusan untuk tidak membenarkan pengeluaran kedai BSP dan mereka akan memfokuskan kepada bantuan-bantuan baru, bantuan-bantuan terkini untuk diberikan kepada golongan B40. Perkara ini akan diumumkan dalam belanjawan dan juga bla 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 dan sebagainya lah. Okey, habis. Okey, saya melihat, saya membaca tajuk dan juga saya membaca kenyataan media tersebut. Tetapi apa yang saya sangat kecewa adalah, okey, jika pihak kerajaan meneliti dalam tuntutan pengeluaran kedai BSP ini, ataupun kalaulah mereka lihat pada majlis tanda tangani MOU di antara PGR dan juga GHRF, pencarum yang hadir itu adalah daripada golongan M40 ke atas, M40 yang orang kata agak nak ke T20, sampailah kepada bekas golongan T20, yang mana mereka ini telah pun jatuh. Kalau kata T20 yang peringkat kayangan dan sebagainya, mungkin jatuh kepada M40, mungkin telah jatuh kepada B40 dan juga pelbagai keadaan. Jadi mereka yang hadir ni bukanlah yang orang kata daripada sedia ada ataupun telah pun lebih daripada 10 tahun berada dalam B40 dan sebagainya, dan mereka ini juga bukanlah penerima BRIM, bukanlah penerima BPR, BPN, BHS mahupun sumbangan tunai ramah. Mereka tidak pernah menerima sebarang bantuan daripada kerajaan. Jadi apabila penafian untuk pengeluaran kedai BSP ini dikaitkan dengan golongan B40, ini adalah salah satu perkara yang tidak munasabah, kerana pada saya kerajaan sebenarnya tidak meneliti dan tidak melihat pun, yang mana seperti dilakukan oleh pihak NGO yang ada sekarang ini. Mata saya masuk batu pula. Okey, dilakukan oleh pihak NGO ni, mereka turun ke jalanan, berjumpa dengan rakyat, berjumpa dengan pencarum dan mendengar sendiri daripada mulut pencarum. Jadi jika difokuskan bantuan kepada golongan B40, bagus, Alhamdulillah dapat membantu golongan B40. Tetapi bagaimana pula mereka ini yang dulunya T20 yang jatuh kepada B40? Adakah data yang ada oleh pihak kerajaan sekarang ini melalui Lembaga Hasil Dalam Negeri dan juga sebagainya, adakah data-data itu terkini membolehkan mereka yang daripada golongan T20 ini menerima bantuan baru yang akan diberikan oleh pihak kerajaan? Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua adalah, jika mereka ini jatuh, okey, kemudian kita tahu kalau kata dalam bantuan-bantuan tunai kerajaan ni, kalau kata B40 dia ada maksimum sehingga pendapatan RM5,000. Kalau seorang itu dulu dia adalah T20 dengan pendapatan belas-belasan ribu ringgit, tetapi sekarang ini pendapatan beliau jatuh, katalah beliau dapat sekarang ni RM5,300, dramatis, jatuh lebih daripada 2/3 pendapatan dia. Jadi dia lebih 300 daripada kadar maksimum B40 yang telah ditetapkan oleh bantuan-bantuan kerajaan, oleh pihak kerajaan, oleh Kementerian Kewangan maupun oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jadi dengan sedikit saja kelebihan, malah kalau lebih RM1 pun, RM5,000, mereka ini tidak akan layak untuk mendapat sebarang bantuan kerana satu paras maksimum telah pun ditetapkan. Jadi adakah bagi mereka yang telah jatuh ni, walaupun dari segi orang kata angka tu mereka tidak berada dalam B40, tapi perbezaan pendapatan mereka dengan B40 mungkin hanya sekadar RM1, RM5,000 pendapatan bersih ataupun pendapatan kasar, dan juga RM5,000 pendapatan bersih ataupun pendapatan kasar. Jadi macam mana untuk situasi sebegini? Apa yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan, especially terutama sekali bagi golongan yang sebelumnya T20, komitmen mereka mungkin sebulan
orang kata 40 ataupun 50%. Kalau dulu mereka berpendapatan 15,000, kalau kata 10, kalau kata 5%, dah berapa dah? 6,500, 7,500 macam tu. Dengan sekarang pendapatan mereka RM5,300, mereka tak layak mendapat sebarang bantuan baru, tetapi komitmen mereka masih kekal pada kadar 6,000 dan juga 7,000 lebih. Jadi gaji yang mereka peroleh ini pun tak cukup untuk membayar hutang. Jadi macam mana dengan cadangan daripada pihak kerajaan apabila terlalu melihat kepada golongan B40 ini? Tidak ada masalah, tetapi kerajaan seringkali daripada dulu, kerajaan yang lama sampailah kepada kerajaan yang sekarang, yang akan menjadi mangsa adalah mereka yang daripada golongan M40. Apa tindakan ataupun apa pandangan kerajaan terhadap isu ini? Okey, saya tidak menentang sembarang bantuan baru, malah bantuan-bantuan baru ini pada saya menyambut baik. Tetapi apabila kerajaan menolak cadangan pengeluaran kredit BSP hanya semata-mata melihat pada golongan B40 dan juga golongan B40 saja ni, ini adalah satu perkara yang tidak wajar dan juga tidak tepat. Ini adalah antara kesilapan yang telah berlaku sekarang ini, hasil daripada mungkin mereka tidak mendapat maklumat ataupun mungkin mereka tidak melihat kata tuntutan ini dalam kadar yang lebih besar, dalam skop yang lebih jelas. Okey. Kemudian selepas beberapa jam pula keluar pula daripada kenyataan daripada Gubernur Bank Negara Malaysia menyatakan bahawa kadar perbelanjaan, dia kata kadar perbelanjaan ke kadar pembelanjaan pengguna tetap normal tanpa pengeluaran kredit BSP, dengan menunjukkan, dia kata kadar pertumbuhan ekonomi daripada sektor swasta dan sebagainya bertambah baik, rakyat berbelanja dengan tambah baik, dan juga pakej rancangan ekonomi antara termasuk juga 4 jenis pengeluaran kredit BSP ini telah pun membantu ekonomi dan juga sebagainya. Okey, itu adalah dari segi data. Data ni saya pun susah nak cakap pasal data ni sebab, tetapi apa yang kita lebih utamakan sekarang ni adalah keadaan rakyat. Rakyat ni dia tak ada macam satu data. Hari ni mungkin dia ada makan, esok dia tak ada makan. Jadi kalau data yang ada pada kerajaan tu menterjemahkan yang rakyat ni ataupun yang menterjemahkan saya ini, disebabkan rakyat Malaysia ni majoritinya lebih pada 80% orang kata mampu berbelanja ataupun kadar perbelanjaan sekarang ni dengan sebelum Covid tu adalah sama. Jadi dengan beranggapan sedemikian, kerajaan seolah-olah menyangka ataupun Gubernur Bank Negara menyangka macam saya ni ada makan untuk hari-hari, tetapi tidak bagi rakyat ataupun tidak bagi pencarum kredit BSP sebagai contoh. Kerana hari ini mereka mungkin ada makan mencukupi, esok mungkin tak ada makan ataupun tak cukup. Jadi keadaan mereka setiap hari ini tidak sama, tidak berubah. Menggunakan satu data, yang mana data ni kita tahu data ni adalah bukan data harian sebab dia adalah maklumat statistik. Statistik ni dia perlu dikumpul, dikompar dan sebagainya. Apabila dia terjemahkan, dikongsikan kepada umum, dia sudah pun melepasi tempoh 2-3 minggu, sebulan dan sebagainya. Jadi dulu mungkin dia okey, sekarang dia sudah tidak okey. Itu yang pertamanya. Yang kedua, data ni pula bukanlah orang kata satu kajian ataupun maklumat yang secara menyeluruh. Dia mesti ada kepincangan, mesti ada dia punya ralat di mana-mana sahaja. Sebab saya sendiri pernah terlibat dalam membuat banci penduduk pada tahun 2005, 2006, saya pun tak ingat dah pada waktu tu. Dan kita tahu data-data yang diberalikan ni, kalau lah kata isi rumah itu tak bagi kerjasama, kan, dia tak nak bagi maklumat berapa orang yang ada di rumah itu dan sebagainya. Jadi apa yang saya terpaksa lakukan? Jadi dengan data yang saya serahkan, adakah data tersebut tepat? Inilah apabila kita bermain dengan data dan sebagainya, dia pasti akan ada kepincangan, pasti akan ada ralat dan juga perkara-perkara yang lain. Sebab itu data ini dia sebenarnya membantu baik, kita tidak menafikan, tetapi dengan orang kata melihat angka daripada data tersebut untuk kita terjemahkan kepada 32 juta, 33 juta rakyat Malaysia ni, itu adalah antara kesilapan yang besar. Sedangkan di luar sana seperti yang kita lihat daripada kalangan pencarum, kita satu komuniti pencarum ni, kita bersama di Facebook, kita bersama di YouTube, kita bersama di TikTok, kita berkongsi, kita melihat kesusahan orang dan sebagainya. Orang berkongsi, menangis-nangis. Saya melihat banyak juga yang dengan mata saya sendiri melihat banyak. Jadi macam mana bila kerajaan nak berterjemahkan atau mengatakan pasal data dan sebagainya ni, apabila mereka menafikan tuntutan dan juga sebagainya ni, macam mana dengan keadaan pencarum tersebut? Sebenarnya kerajaan ni dia terlalu banyak agensi, dia terlalu banyak
Saya bukan nak mentang kemudian sekarang, benda sama je daripada dulu, tapi mereka ada banyak agensi, institusi dan sebagainya, tetapi realitinya di bawah tu rakyat tu masih lagi berada pada tahap yang sama, masih lagi berada pada tampuk yang sama. Jadi ini adalah antara orang kata perkara yang sebenarnya harus diambil kira apabila mereka ni nak menolak tuntutan KWSP dan sebagainya. Kerajaan perlu melihat selain daripada tuntutan untuk pengeluaran for all, dia ada juga tuntutan untuk pengeluaran bersasar, dividen dan juga sebagainya lah. Jadi kalau pada bersasar ni, golongan-golongan yang memerlukan, macam kita nak tolong yang bekas T20 ni, setidak-tidaknya mereka ni ada caruman yang mungkin banyak, yang mungkin selesa, benarkanlah dikeluarkan untuk satu jumlah yang besar untuk mereka ini, orang kata menyelesaikan hutang. Sekurang-kurangnya apabila mereka boleh menggunakan 200,000, 300,000 sebagai contoh untuk menyelesaikan hutang, pendapatan yang mereka ada sekarang ini 5,300 tu mereka boleh guna untuk kehidupan harian mereka. Ini adalah perkara asas, isu basic, tak perlukan sebarang formula, tak perlukan sebarang kajian, tak perlukan sebarang data, tapi memerlukan kita untuk melihat sehingga ke peringkat bawahan, sehingga ke peringkat akar umbi. Jadi ini pada saya antara benda yang gagal dilihat, yang tidak dilihat, yang menyebabkan orang kata mereka membuat keputusan-keputusan sebegini dengan tidak membenarkan. Tapi untuk pencarum, apa yang saya boleh katakan, jangan berputus asa. Dulu sebelum pengurangan 10,000 sekalipun, Tengku Zafrul pernah menolak di dalam parlimen. Selang 3 hari Datuk Seri Ahmad Samri meluluskan untuk pengeluaran kredit akhir 10,000 one off. Dan sekarang ini mungkin apabila ada penolakan daripada kerajaan sebagainya, pencarum itu dah mula bertelagah, dah mula goyah, berputus asa dan sebagainya. Tidak, jangan bimbang. Kita sebagai pencarum, kita harus bersatu hati, teruskan menyokong NGO-NGO yang membuat perjuangan untuk tuntutan pengeluaran KWSP. Kita tidak memberikan sebarang wang ringgit pun. NGO ni mereka bersusah payah dengan mengeluarkan duit mereka sendiri sebagainya, turun sana naik sini, buat tuntutan, buat orang kata perhimpunan dan juga sebagainya. Kita ini hanya perlu orang kata memberikan sokongan, moral support, orang kata berdoa dan juga sebagainya. Tak perlu keluarkan sebarang wang ringgit pun. Dan yang paling penting, jangan di antara pencarum ini kita bertelagah ataupun berbeza pendapat ataupun bergaduh disebabkan isu-isu ini. Sebab kalau kita berpecah di sini, memang senanglah untuk tuntutan ini terkubur terus. Jadi saya harap pencarum semua kekal tenang, bersabar, sebab kita tak boleh nak buat apa. Kalau kita tak tuntut, memang kerajaan pun takkan bagi pun. Jadi sekarang pun memang kita tak ada apa-apa. Jadi tak perlu kita rasa give up pun untuk kita terus meminta, dan tak ada masalah pun untuk kita terus berharap. Setidak-tidaknya mungkin satu hari nanti akan ada peluang, akan ada keterbukaan dan mungkin ada tekanan-tekanan daripada pihak pembangkang selepas parlimen dibuka dan sebagainya. Mungkin ada pesanan pula daripada Yang Dipertuan Agong yang akan membuatkan kerajaan twist ataupun berubah keputusannya dengan membenarkan ataupun meluluskan sebarang pengeluaran daripada KWSP. Jadi itu saja sedikit perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan dengan YouTube saya Firdaus Selamat, Facebook saya Firdaus Selamat Channel, ataupun TikTok saya Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.